So record. Right, bismillahirrahmanirrahim. Semua apa khabar? Allahumma salli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala. Alright, saya mulakan dengan sedikit analisa berkenaan dengan beberapa pair yang major lah. Terutama pair gold, pair gold, everything. Okay, kita mulakan dengan melihat pergerakan gold dan juga ada beberapa pair lain seperti GU ataupun GJ ataupun EU, pair-pair yang major. Alright. Now, pertamanya saya akan cuba untuk melihat apa yang berlaku hari ini, terutama sekali dengan apa ni, time frame daily lah, time frame daily ya, time frame daily. Alright, di sini kita dapat lihat ada satu kenaikan which is di sini obviously dah naik dan juga inggap kawasan ini. So issue that market ini ada kemungkinan untuk naik. Now the problem ni adalah apabila market ini jatuh di kawasan sini, di manakah tempat yang terbaik dan juga di mana hentian-hentiannya. Okey, sekejap jangan untuk enable sound audio Muhammad Firdaus kena tekan di bawah tu di mana ya, saya pun lupa dah. Okey, mungkin kawan-kawan boleh bantu di situ. Okey, di sini kita nak tengok ya, kalau kita mengatakan ini adalah jatuhan yang akan menyebabkan berlakunya pullback di area sini sebelum membuat satu kenaikan untuk membentuk A, B, C dan juga jatuh. Kalau kita terpaksa membuat satu ukuran lah seperti biasa, kita akan buat satu ukuran dan kita akan lihat di area sini adalah kawasan yang tertinggi lah. Alright, body dia tu adalah kawasan yang tertinggi. Back to H4 sebab ini adalah pullback tanpa CB. Betul tak? Pullback tanpa CB. Yes, pullback tanpa CB. Buat masa ini kita dapati permulaan dia adalah bermula di area sini. Alright, permulaan dia bermula di area sini. Now, di area sini kalau kita lihat tidak ada CB1 semua, ada tapi agak jauh di area sini. Alright, dia jauh di area sini. So kita mengambil pendekatan untuk lihat di H1 lah. Okey. Okey, alright. Okey, saya cuba untuk melihat di kawasan H1 terlebih dahulu. Alright. So daripada sini berlaku satu breakout CB1, buat satu penarikan Fibonacci. So kita dapati dia ending di kawasan sini. Alright. Dia ending di kawasan sini. So kita boleh nampak ada satu pergerakan seperti A, B dan juga C. Alright, so ada satu pergerakan yang membentuk satu structure ABC. Kemudian di sini terdapat satu lagi kenaikan di area sini juga sepertinya ABC juga. Alright, C. So kalau kita kata ini adalah A untuk pullback, untuk daily punya pullback. So ini adalah B. So kemungkinan ini akan membuat A, B, C lagi satu. Tetapi punca di sini adalah merupakan dalam bentuk agak yang misteri lagi. So kita akan membuat satu penarikan Fibonacci untuk melihat secara detail di manakah possibility market untuk habislah. Alright. Base pada sini kalau kita lihat ada satu di sini high di area sini. Right.
seperti membentuk double top lah. Seperti membentuk double top. Okey, tak apa. Halo di sini memberikan ada zone untuk jatuhan iaitu di kawasan sini. Kawasan swap dia ada sini. Okey. Okey, now di area sini jatuhan di sini agak drastik dengan memecahkan ada satu CB1 di sini. Walaupun saya tidak gemar kenapa dia bergerak dalam bentuk yang agak jauh pullback dan dia akan jatuh. Saya mahu di sini paling kurang dia berada di kawasan 161 lah. Okey. So 161 sini adalah merupakan target kita. Kalau kita dalam situasi sell, silakan tahan profit anda. Alright, tahan profit anda. So bila kita berada di area sini 161 untuk pengambilan pengambilan sell ataupun mencari ending kepada jatuhan iaitu di area sini untuk buy mode. Bermaksudnya dalam dalam daily itu kita berada di area sini. Alright, kita berada di area sini. Basically kalau kita lihat di sini berlaku satu breakout lah. So breakout di sini ini dah tak boleh dipakai, CB ini dah tak boleh dipakai. So kita kena tunggu market untuk membuat satu CB1 baru untuk naik. Right. Kalau market pergi sini, which is saya percaya market ini akan pergi ke sini kerana base pada apa yang berlaku di H1. Okay. Sekali lagi saya ulang bagi yang kurang nampak benda ni ya. Sekali lagi saya ulang. Okey, ini bukan untuk yang baru ya. Yang baru ada link ya. Link tu boleh tengok dulu, baca dulu, ada step by step dulu dan ada grup-grup nanti yang akan fokus kepada grup-grup tertentu. Cikgu bahas dan buat grouping. Tak nak terlalu ramai sebab bila terlalu ramai ada yang malu-malu nak bertanya, so kita buat grouping dalam 20 orang. So daripada sini kita akan group setiap grup secara berbeza. So maksud berbeza itu adalah nak melihat dan pantau perkembangan setiap grup. Okey. Baik. Di sini kita lihat ada satu ikut pada Elliott Wave, ada satu. Sini ada dua. Sini adalah almost 3. Sini adalah 4. Alright. Dan sini adalah 5. Daripada 1, 2, 3, 4, 5 ini yang dah berlaku ni, dia memberitahu kita bahawasanya akan berlaku divergent, which is divergent hanya berlaku di antara 3 dan 5. So dia berlaku di area sini. Alright, dia berlaku di antara situ. Berlaku divergent di sini kalau kita lihat on the bigger time frame, apakah ini membentuk divergent atau convergent on the bigger time frame pergi kepada H4. Kita dapati di sini seolah-olah masih ada ruang untuk buat jatuhan lah. Alright, di sini baru saja berlaku berlaku juga divergent tapi sama lembah. Alright, berlaku divergent tapi sama lembah. So kena berhati-hati, kenaikan adalah pullback. So masuk kata kalau kita lihat dekat H1 ni, okay, saya menjangkakan di sini adalah satu kenaikan base pada Fibonacci. Dia adalah A kecil, A besar. A besar. Berlaku satu jatuhan A, B dan C, di mana ini akan membentuk A kecil. Berlaku lagi satu kenaikan A, B dan C. So ini juga akan membentuk satu lagi B kecil.
So di sini saya jangkakan akan berlaku C kecil. Yang mana C kecil ini adalah daripada A, B dan C jugalah. So di sinilah kita kena mengambil pendekatan di manakah ending bagi C kecil. C kecil ni. Alright. C kecil ni. So base pada H1 ini yang dah telah pun kita lihat tadi, apa yang boleh kita nampak, apa yang boleh info yang kita boleh ambil dan juga kita collect daripada chart ini, kita mendapati sekejap okay. Kita mendapati di sini ada satu punca jatuhan berasaskan kepada EL2. So no sorry, EL7. EL7. So pada yang baru check EL7 itu apa. Buat satu penarikan di sini. Okey. Okey. So di sini boleh dikatakan dia telah pun settle di area sini. So di sini juga kita boleh nampak ada satu pullback without CB. Okey, A, B, C. A, B, C. So kalau ini A, ini B, ini C membentuk satu A. Alright. So base pada sini pula ada satu kenaikan ada sini ada satu kenaikan pada sini. Punca jatuhan EL7 memberikan 423. So di sini adalah punca kenaikan juga EL7. Alright, juga EL7. Di sini memberikan satu lagi kenaikan. Dia ada situ. Okey, dia ada situ. Hampir ke kawasan 261. So di sini juga ada satu lagi penurunan break CB1 di situ. So di sini saya jangkakan market ini akan turun sampai ke area sini. Okey. Sampai ke area sini. Untuk membentuk satu C. Alright. Sebenarnya apa yang cuba kita lakarkan di sini adalah satu pergerakan okey. A, B, C. So di sini adalah B besar. Okey. Okay, so kalau ikut pada FMCBR juga sebenarnya tidak ada sebab untuk buy. Kerana apa? Kerana di sini jatuhan tidak mempunyai CB1 So CB1 untuk up tidak ada. Yang ada hanya di time frame 5 minit ataupun 15 minit. Tetapi sesuai dengan 5 minit ataupun 15 minit itu tidak dapat menukar pola di H1 ataupun H4. So now kalau tengok di sini jatuhan di sini dia ada satu di sini. Dan kalau kita lihat kenaikan di sini, okey, kita pergi kepada punca kenaikan which is mana yang ada break CB ternyata dia ada sini. Right, di sini ada dominant. Okey. Di sini ada dominant. Buat satu penarikan untuk precaution. Right, paling jauh shadow lah. So shadow pun masih lagi dalam saya rasa lah
tak sampai ya. Yang dia sampai di kawasan body. Okay. Alright. So di sini berlaku di kawasan, di sini adalah 261. Di sini ada satu CB, satu break di area sini. Okey. Okey. Yang ini ya. Break. Ini bukan DB, so ambil yang ini. Base pada situ. 15 minit sudah sampai 261. Deng deng deng. Guys, kita menjangkakan di area hampir ke sini lah untuk H1 punya. Sudah sampai 261 guys. Sini sudah breakout di area 161, breakout tendang. Sudah sampai guys. Alright. Macam mana nak buy? Katakan kita nak buy. Okay, saya ambil apa ni, kita ambil dua kemungkinan sebab ini elliott wave. So elliott wave ni kita kena berhati-hati. Kalau kata tak jadi, makanya dia ada alternative count dia. Saya kata inilah tempat yang kita katakan sebagai C untuk naik dan juga pergi kepada A. Okey, nak naik untuk pergi kepada sini. Daily punya ni. Okey. Now pukul 10. Pukul 10 malam. Which is pukul 10 malam ini adalah jam server lebih kurang, saya buka lagi satu. Jam server lebih kurang pukul 15. Saya selalu check ataupun saya selalu beware jika sampai jam 15. Okey, contoh kalau kita tengok di sini, sebab dia akan berlaku reversal lah. Di sini katakan di area sini ya. Kita tengok di sini jam, ini jam 15. Last candle bull. Alright, ni jam 15. You boleh tengok dekat bawah sini ya. Jam 15, jam 16 dia start buat reversal. Okey. Ini pun jam 15. Alright, lebih kurang pukul 10 malam. Sini 16 dah buat reversal. Ini pun jam 15, 16. Ini jam 15, jam 16 dah start buat reversal, reversal naik sini. Okey. Di sini juga ada jam 15, daripada naik dia turun. Ini juga sama jam 15. So now di sini adalah jam 15 sudah buat shadow. Okey. So saya selalu tengok kepada jam untuk market itu berubah jam, dan kita samakan dengan Fibonacci-nya dah sampai, ada buka pintu dan sebagainya. So now kalau kita tengok di sini, ya betul Fik, betul, major minor, betul. So kita tengok di sini, kita hanya perlu tunggu signal yang baik, iaitu mungkin juga di 15 minit. 15 minit tak ada apa lagi. Okey, 15 minit tidak ada sebarang sebarang signal. 30 minit confirm tak ada signal juga. Tapi siapa yang masuk base pada ELC inverted, di sini dah boleh masuk sell. Di sini boleh masuk sell. Ini normal.
Okey, di sini juga boleh masuk sell. Okey, breakout, tendang. So kalau kita tengok di 15 minit pun tak ada signal. Di 5 minit ada. Okey, katakan kita nak layan lah 15 minit. Kadang-kadang kita layan lah. Alright, kita layan lah 15 minit. Base pada sini dia buat EL7. EL7 ini dia telah hit kepada 161. Katakan kita nak buy. Ya, kita nak buy. Kita tak ambil sell lah. Pasal sell jatuh tak ada CB. Walaupun dia ada SNR di area sini. Tapi dia jatuh tak ada CB. Naik ni ada CB. Baik. Di manakah tempat pengambilan buy? Di manakah tempat pengambilan buy? Kalau kita draw base pada pemerhatian kita, kita boleh kata inilah tempat untuk buy sebab ini adalah inverted zone P inverted. Okay, itulah kawasan buy. Sebab all the way down ABC membentuk normal dan dia breakout. So inilah inverted dia. Itu satu kaedah. Kaedah kedua, kita akan buat penarikan high low yang mana kita boleh cari di mana tempat seperti 50% dan sebagainya ataupun di kawasan major minor seperti yang Cikgu Bahar ajar. No problem. Dua. Yang ketiga, kita kena berpandu kepada pullback tanpa CB. Kalau ini 5 minit, kita kena pergi kepada 1 minit. Tetapi 1 minit tidak ada CB1. Apa nak buat? Ya, apa nak buat? 1 minit tidak ada CB1. Now, kedudukan AO agak tidak begitu cantik, masih belum cantik untuk buyer kerana apa? Berlaku convergent. Alright, berlaku convergent. Which is it show that kat sini pun boleh, sini masih juga berlaku convergent. Then it show that, it showkan apa? It show that kemungkinan untuk buat new low tu besar ya, buat new low lagi satu besar. Dan di sini sepertinya terbentuk, ini 1 minit lah, terbentuk hidden divergence di area sini. So boleh naik, tapi saya takut sekiranya kenaikan ini sekadar pullback sahaja. Alright, pullback sahaja, yang mana kalau maksima pullback ini adalah 161. So kalau kita tengok di 261 di mana? Di area sini. Paling tinggi di area sini. So masuk kata kalau kita mengambil keputusan buy, makanya berhati-hati sangat-sangat. Alright, so kalau kita tunggu di area zone inverter ini, makanya pengambilan buy kita boleh TP sini dalam 80 pip. Right? 80 pip. Now, di mana bila masa sebenarnya yang menyebabkan kita rasa dia boleh jadi swing? Alright, di mana bila mana di time frame besar juga membentuk a very solid signal lah. So now kalau kita tengok di sini untuk H1 buy hook or buy crook, dia wajib pecah di area sini lah. Pecah di area situ, which is ini memerlukan satu kesabaran. Dia breakout dan dia akan buat satu retest ataupun turun dan baru kita boleh ambil keputusan untuk buy. Saya tidak melihat H4 kenapa H4 masih dalam situasi yang kuat sell dengan memberikan lebihan lebih daripada 3 batang candle. Alright. Lebih daripada 3 batang candle. So kalau tengok di sini kita memerlukan satu keajaiban, which is keajaiban itu adalah kalau benarlah H4 ni nak naik, dia kena membentuk satu setup yang mematikan momentum, which is dia kena buat EL6 di area sini.
Alright, bagi yang baru, apa yang saya katakan soal EL6 ni begini ya. Minum air, minum dulu. Mana dia? Okey. Okey. EL6 ini kalau kita berada dalam situasi yang agak ragu-ragu. Ni saya cerita secara jelas untuk anda. Bila kita berada dalam keadaan ragu-ragu macam mana? Bila kita melihat more than 3 candle, which is issue that ini ada momentum besar. Ni 3 batang candle. Right? Sebab 3 batang candle ini dia agak kuat daripada segi untuk naik ataupun turun. Dalam situasi tak ada CB, right? Okay. Kalau situasi tak ada CB, tiba-tiba berlaku A, berlaku B, berlaku C, makanya anda boleh stop dulu untuk buy atau sell. Alright, stop dulu, tengok, kaji balik. Kenapa? Sebab di sini lahir EL6 ya, dia buat macam ni. Dalam jatuhan yang dahsyat dan sharp, tiba-tiba dia buat Z, turun dan naik. Okay. So, bila ada A, ada B, ada C, kalau tengah sell, boleh ambil dulu profit. Kerana apa? Kalau dia nak jatuh balik, dia wajib untuk break ini dan retest di area sini dan dia boleh turun. So, ini akan membentuk, instead of di sini adalah EL6 normal. Okay. Dia akan menjadi inverted di sebelah sini. Kalau dia nak turun lah. So, kalau kita base pada sini, kita lihat di sini ada very strong. Tiba-tiba dia buat A, dia buat B, dia buat C. Stop. Kerana di sini akan menjadi EL6. Ini adalah EL6 normal. Right? Dan di sini juga kalau ada jatuhan melebihi 3 batang candle, paling minimal 3. Tiba-tiba dia buat A, dia buat B, dia buat C. So, ini akan menjadi zone B. Untuk buy, ini adalah EL6 normal. Okay. So, dalam kes ini, kalau dia nak naik, kawasan ini wajib dimatikan. Siapakah yang mampu untuk matikan dia? Hanya satu entry level sahaja, iaitu EL6. Macam ini. Dan di sini akan menjadi benteng dan dia akan test di situ dan baru dia akan naik. So di sini terbentuk benda yang kita nak, ini juga terbentuk yang kita nak. So kita tengok lagi. Okey. Ini ada satu momentum besar. Momentum besar lebih daripada 3 batang candle. Dia tak buat A, B, C. Dia tidak buat yang tu. Dia buat A, B, B ini tak ada C. So, ni pun A, B, C selalu ke atas. Sehinggalah ini dimatikan. Dan ini akan menjadi inverted. Baru dia mati. So, kita tengok lagi. Okey. Ini ada satu momentum A, B, C. So, ini adalah zone B. Alright. So, bila dia dah turun, sangkut, dia turun lagi sekali. So, di sini akan membentuk seperti divergent. Oh, bukan divergent. Right? Bukan divergent. Sini lagi rendah.
Right, sini lagi rendah. So ini kalau you jumpa, tolong berhati-hati. Ini adalah inverted. Alright, ini adalah inverted. A, B, C, zone B dimatikan. Sel dalam zone B yang telah pun diterbalikkan daripada buy menjadi sell, sell menjadi buy. So now untuk situasi sekarang kita perlukan ini. Barulah H4 ni boleh berubah. Barulah H4 boleh berubah. Okey. Tengok balik kepada 5 minit tadi. Okey. Kalau you nak buy, boleh, silakan. Right. Di sini ada satu zone inverted. Okey. Nak buy di sini, silakan. Sekarang. Okey, sekarang silakan ambil profit di area sini. So you boleh ambil lebih kurang dalam 80 pip. Tapi itu tidak cukup untuk menukar pola. Pasal apa? Pasal di sini adalah CB1 M15. Okey, CB1 M15. Kalau di sini pecah, kita ada satu lagi iaitu di kawasan 423, di mana ini adalah oh tidak, ini mungkin H4 punya pintu. Oh tidak ada. Di sini adalah CB1 H1 juga ya. Sebab di sini ada sebatang, di sini ada sebatang. Kalau dia naik, dia break sekali. CB1 15 dengan CB1 H1. Okey. So, kalau kita kata alright, bila ini dah dia pecah, adalah harapan jauh sikit dia boleh pergi. Okey, jauh sikit dia boleh pergi. So, kalau dia berada di sini, bermaksud di H4, di sini tempat dia mati. Which is bagi saya, no, kita tengok dululah. Right, berlaku tak reversal di area sini. Right, berlaku tak reversal di area sini. 15 minit ataupun 5 minit boleh digunakan panduan untuk buy as a scalping terlebih dahulu. Sebelum anda nak swing di sini, boleh TP di sini dulu. Okay, boleh TP di area sini dulu. Alright, itu adalah goal untuk panduan untuk goal. Kita pergi kepada GU. GU daily masih dalam situasi mode buy, tidak ada CB. Saya menjangkakan break di sini baru kita boleh buat untuk sell. Right? Kalau tak break tu untuk daily tidak boleh. Pergi kepada H4. Bila kita pergi kepada H4 daily apa ni GU, kita ambil yang tertinggi di area sini. Kita dapati ada berlaku breakout di sini. Minimal requirement untuk sell di kawasan CB1 di area sini. Okay. Sebelum kita mengambil keputusan untuk sell, marilah kita cek terlebih dahulu apakah di sini merupakan tempat yang terbaik untuk mengambil sell. Alright, di mana dia punya swing low. Sini ya. Daily ya. Di sini swing low dia. Alright, sebab di sini ada satu punca jatuh dan di sini ada satu punca naik. Okay, so di sini kita akan ambil punca naik. So punca naik berada di area sini, telah melakukan breakout CB1 di area sini. Alright,
Dia ada sini. Buat satu penarikan Fibonacci. Sekarang dia telah pun berada di zon 261. Tetapi untuk sel di daily signal tu belum muncul. Yang muncul adalah DH4. Ya, muncul di DH4. Mungkin anda tengok di sini. Anda kata susahnya nak analisa. Sebenarnya taklah susah sangat. Okay, kalau kita berpandu kepada pergerakan dia, market ni naik. Right, naik, tak ada CB, tak boleh turun. So kalau yang ini pula market turun, ada CB, bukan ada CB. Di sinilah CB dia, tapi di sini ada dominan terlebih dahulu. So kita boleh buat base pada sini, kita boleh tarik di sini, dia mati di sini, itu tak ada masalah. So di sini berlaku satu kenaikan, tak ada CB1, dia jatuh, naik lagi, jatuh. CB1 tak boleh break all the way sampailah dia buat new high. So the only new high yang dia buat adalah, kita boleh tengok di area sini. Di sini ada new high. Di sini ada CB1. Penarikan dilakukan to the highest. So untuk GU H4 saja, sebab daily belum memberikan break CB lagi. So kalau CB break di daily, maka jauh jugalah perjalanan dia. Ini adalah kawasan yang TP1. Ini adalah TP2, which is TP2 ni amat baik sekali. Alright. So ada lagi lebih kurang 90 ke 100 pip untuk anda ambil GU, ya. GU. So bila ini sudah break, makanya kita akan dapati ini adalah kawasan di 261 ni. Di sini ada CB1 daily, dia ada sini. Right, CB1 daily, makanya perjalanan akan lebih jauh lah. Right, akan lebih jauh. So buat masa ini untuk GU, saya mensasarkan market ni akan sampai di area sini, malas ke sini sebenarnya, sebelum membuat sebarang setup naik ke, nak pullback without CB1 ke apa ke. Kalau tak ada CB, so di sini tempat lagi satu lah untuk H4. Alright. So far ada pertanyaan? Tak ada Tak ada, bagus. Ketidur lah semua orang. Tak ada Alright. Now, kita lihat kepada lagi satu pair kegemaran, iaitu GJ. Right. Selalu kita akan tengok dekat daily. Okay, dekat daily. Now, bila kita berada dekat daily, kita senang untuk melihat punca kenaikan, okay, punca, kemudian dia turun lagi sekali, kemudian dia naik lagi sekali. So dia punya swing low dengan swing high itu mudah untuk detect, untuk kita ambil punca dia naik. So benda ni dah berlaku, so senang untuk kita buat. So di sini adalah punca yang last sekali, dan sekarang market ada di sini. So, persoalan yang anda perlu tanya adalah apakah di sini sudah settle kenaikan dia. Baik. Kita dah jumpa di sini adalah swing low, punca market naik, dan sekarang ni kita nak cari di manakah punca ending kepada pergerakan. Katakanlah kita ni seorang SND trader ataupun SNR trader, tak ada masalah. Kita boleh lihat di sebelah kiri, okeylah, okey, di sini ada satu zone base, zone base di area sini. So kalau kita lihat di zone base di sini sekarang ni kat mana, alhamdulillah, okey, now dia berada di sini. Okey, mungkin juga ada setengah orang tu dia letak di sini.
Alright. Okay. Mula-mula letak kat sini market break naik ke atas. Sebenarnya di sini tidak ada langsung sebarang untuk daily ya. Tidak ada langsung sebarang setup sell base pada CB1, tidak ada yang break. So that's why I said kalau jumpa SNR jangan terjah dengan membabi buta lah. So kena tengok dulu apakah ada SNR dia CB1 break atau sebagainya. Let's say kita letak di situ lah. Alright, kemungkinan besar SND dia akan cuba untuk letak di kawasan base untuk ambil posisi sell lah. Now, kita kata di sini adalah dia punya punca, kita juga boleh buat di sini adalah punca. Jelas sekali kalau kita kata kita ambil di bawah dulu. Okey, tak ada masalah. Di sini ada satu DB dominant break. Ada satu dominant break di area sini dan juga ada satu CB1 break di area sini. Sebab ada dominant tu, kita kena tarik base pada dominant terlebih dahulu. So, buat satu penarikan di area sini, di sini shadow pun boleh. Tak ada jauh sangat beza dia. Di sini tak ada beza sangat. Di sini pun boleh. Di sini pun boleh. Tak ada masalah. Tengok dia pergi sampai ke line ni. Line tadi ni. Ni line yang kita buat ni. Right. So, kalau kita lihat di sekarang ini, dia telah pun berada dalam zon 261. Which is very good, very nice. Ada support resistance, ada base. Dan base itu pula exactly significant dengan fiber. Which is a very, very good. Ya. Tetapi di sini kalau kita nak ambil keputusan sell untuk daily tidak boleh. Sebab kita dah marking dia berada dalam zon 261 daily lah. Alright, 261 daily terbaik. Kemudian di sini kalau nak sell tidak boleh. Sebab apa? Sebab untuk daily tidak ada pintu. The only pintu yang ada yang menyebabkan akan berlaku jatuhan ataupun pertukaran pada trend adalah di area sini. Which is not wise lah, tidak begitu orang kata apa, baik ataupun nian untuk tunggu market ini datang break, kena tunggu beberapa hari kemudian baru datang balik di kawasan sini dan baru nak sell. Alright, so tak cerdik sangat, tak kreatif lah. So apa yang perlu anda buat adalah di area sini makanya anda kena mencari punca di time frame kecil, tapi janganlah terlalu kecil sangat. Sebab apa? Di time frame kecil dia banyak noise. So the best is dalam 1 jam untuk lebih sustain ataupun lebih stable. Pergi ke H4 terlebih dahulu. Di H4 sudah ada break CB. So tak perlu pergi kepada 15. Sebab apa? Sebab H4 dah bagi. H4 dah bagi sejatuhan dengan memecahkan CB1. So di mana CB1 dia? CB1 dia adalah halangan terdekat. So daripada puncak sini halangan terdekat dia adalah di area sini. Di area sini. So di area sini kita dapati candle dia yang memecahkan di area di sini adalah this candle lah. This candle. Right? So this candle buat satu penarikan Fibonacci daripada sini. Okay. So target kita paling minima adalah di kawasan 161. Ini H4. 161 ada base di area sini adalah kawasan 161. So saya mensasarkan jatuhan adalah 60 ke 70 pip di sini. Alright. So biasanya kalau sudah start dia jalan, ini adalah 1, ini adalah 2, dan biasanya dia akan pergi sini adalah kawasan 3. Dan biasanya juga dia akan menjadi satu pullback yang mana tanpa CB1. Dan ini kalau anda masih ingat, ini adalah cluster. Satu akan lahir after cluster dipecahkan. Alright, ini satu. Bila ada satu pergerakan telah memecahkan cluster, normally kita akan kata ini adalah satu.
pullback adalah 2. Ini adalah cluster Ini adalah 3. So kemungkinan untuk pergi ke sini juga amat besar dengan di sini adalah satu base lain di area sini. Terbaiklah untuk ambil profit di kawasan 261. Now katakan di sini di kawasan 261 dia hit dan mungkin dia break atau tidak, nanti kita akan lihat. Tetapi berada di kawasan 261 bermaksudnya adalah memecahkan CB1 di daily. Right? Memecahkan CB1 di daily dengan hit kawasan 261. So kalau daily ni mampu dipecahkan, makanya nanti yang H4 punya Fibo tu tidak lagi diguna pakai. Boleh sebenarnya, tapi lebih kepada daily. Kita akan tarik di daily untuk dapatkan 161 yang mana 161 dia kemungkinan besar adalah 423. 161 daily kemungkinan besar adalah 423 H4, di mana 423 H4 adalah support di area situ. Alright? Tapi kalau kita bercakap soal apakah daily ini merupakan satu putaran ataupun pola untuk reversal, kita kena check on the bigger time frame, which is dia adalah week. Week masih dalam bentuk bull more than 3 candle. Bila more than 3 candle, I would say yang turun adalah pullback untuk naik lebih tinggi. So maksud kata whatever yang turun sekarang ini adalah merupakan pullback di weekly, sebab weekly punya candle terlalu banyak momentum buyer yang besar-besar, yang strong, maksudnya buyer masih strong. Cuma yang berlaku adalah pullback di daily sahaja. Okey? Daily sahaja. So kalau kita nak melihat kepada pola pertukaran dia, kita kena tengok apakah ada CB1 break di week. Terutama kalau kita pergi kepada monthly, katakan. Monthly juga tidak ada CB1, dia adalah 3 bulan berturut-turut dengan bull candle. Dia akan jadi macam ini. 3 bulan berturut-turut candle bull akan berlaku pullback candle bear. 3 bulan berturut-turut candle bull, dia akan berlaku pullback candle bear. Alright? Tapi boleh tak kita trade? Bolehlah, sebab kita berada bukan calang-calang time frame juga, kita berada dekat daily. So perolehan daripada daily sampai ke sini nanti kita dapat lebih kurang dalam 100 ke 200 pip lah. So itu sudah cukup lumayan sebelum kita mengambil keputusan untuk buy kembali. Mungkin ke sini ataupun mungkin juga sini nanti boleh sampai di sini base pada daily. Base pada daily dah breakout, nanti kita tarik Fibonacci boleh datang ke sini. Alright? Tapi ini bukanlah perubahan secara total kerana weekly tidak ada CB, dia ada sini. Boleh faham tak? Hello? Boleh Okey. Good. Boleh. Alhamdulillah. Alright, now kita lihat balik dekat sini. Alright, dah naik dah gold. Apa yang buy tadi? Siapa ada buy tadi dekat sini? Dekat zone inverted ni. Ada buy gold dekat 5 minit? Saya tak layan lah 5 minit. Okay. Awi dah cerita dah gold, dah habis dah pasal gold, nampak ni ah.
Okey, GCAT dah ada sell ke? Saya fokus sell. Okey, GCAT. Baik, ini adalah exotic punya pair juga. Dia punya pip bukan calang-calang juga ni, GCAT ni. Alright. Kalau anda nak copy cara saya punya cara saya punya analisa, okey, anda boleh tengok lah. Saya akan bermula dengan time frame besar sebab GCAT ni saya tak pernah tengok, bukan tak pernah tengok tak pernah trade. Bukan kegemaran saya, Kanada ke apa ke, no. Okay, pergi kepada monthly terlebih dahulu. Sebab saya terpaksa analisa base pada bigger time frame sebelum saya turun kepada smaller time frame. Now, saya tengok kepada month. Bila saya tengok kepada month, saya tidak nampak ada satu situasi sell, melainkan dia adalah situasi buy. Kenapa saya mengatakan situasi buy? Kerana apa? Buy. Sekilas pandang, saya mendapati di bawah ini ada satu dominan dan juga di sini ada satu CB1 break. Alright? CB1 break. Now, base pada sini saja dia memberikan saya arah market ini akan pergi sampai ke dah hit dah 161. Alright. Dia hit 161. Alright, tapi masih belum ada CB. So maksudnya kata jatuhan belum begitu masak, belum begitu matang untuk membuat satu jatuhan. Mungkin saya terlupa untuk buat penarikan daripada puncak di sini. Alright, puncak di sini. Ini adalah dia punya IB. Alright. Candle ini lagi tinggi. So, ini adalah break. Saya akan buat penarikan daripada ini sampai ke sini. Sekarang dia berada di kawasan 161. Lah. Ada reason kenapa kita nak melihat kepada pullback dia. Baik, katakan kalau kata market ini mampu untuk naik lagi untuk di monthly, saya mensasarkan di kawasan 261 sebab di sini ada kawasan base lah. Di sini ada kawasan base. Tapi itu lambat lagi lah, itu monthly lah. Baik, saya tidak nampak ada jatuhan di monthly sebab tidak ada CB. Tapi itu range yang besar. Selesai di situ. Kemudian saya akan melihat kepada week. Apa Disember ni? Nah, apa kata di week? Right? Di week juga tidak memberikan saya satu senario yang baik untuk membuat selling. Tetapi di sini saya dapati ada satu CB1 break di area sini, ya. Breakout di area sini. So saya akan membuat satu penarikan Fibonacci base pada sini sampai ke atas. Kalau di month tadi dia hit 161, di week dia hit 261. So ini adalah bagaimana cara kerja Fibonacci. The bigger time frame dia hit 161, the smaller one level down dia akan hit dekat 261. So kalau saya pergi dekat day dia akan hit 423 lah. Baik, tak apa. Tadi saya kata saya tak dapat tengok dengan jelas dekat monthly dia punya sebarang CB1 ataupun apa ni ada ke tak ada sebab tidak begitu jelas. Now untuk week agak jelas lepas dia hit 261 di area sini. Saya dapat melihat dengan jelas ada satu jatuhan di area sini yang telah memecahkan CB1. Pertamanya kita kena check dia punya IB which is ada di area sini.
Dan CB adalah yang terdekat, bukan di sini tapi di area sini. Ini adalah CB, ini sudah break menjadi EL7. Di sini boleh buat satu penarikan Fibonacci di area sini sampai ke sini. So ada reason kenapa anda mencari untuk sell, kan paling kurang di kawasan 161 dululah, alright? Paling kurang di kawasan 161 terlebih dahulu. Right. Kerana di week kita mencari sell, dia sekarang berada dalam zone IB. Okay, ini zone IB dia. Dan market ini naik di ada sini. So di sini saya dapati ada satu punca kenaikan. Mungkin ini adalah pullback dalam bentuk sideways. Dia buat satu ataupun A, kemudian dia buat B, B dalam bentuk sideways. B dalam bentuk sideways akan berada dalam kiraan 5 count, iaitu A, B, C, D dan E. So kalau kita tengok di sini, dia akan buat A, B, C, D dan E. Touching di sini E. A, B, C, D, E. Touching di sini E. So ada 5 counting untuk triangle. So di sini kemungkinan untuk sell jelas. Tapi kalau dia break up, lain cerita. Now, selesai di situ. Saya perlu ukur daripada sini sampai ke sini dia berada dalam situasi ataupun level Fibo yang boleh menyebabkan saya ingin mengambil keputusan sell. Alright, saya ingin tengok. So ini dapat dilihat di day lah. Sebab apa? Sebab ini berlaku kenaikan yang tidak bersandarkan kepada trend, dia cuma dalam bentuk pullback. Di day, right, berada di sini. Ternyata di day berada di area sini, breakout sini. Saya mengambil keputusan untuk buat satu penarikan mungkin di area sini. Saya ambil worst case scenario di shadow to shadow. Ternyata dia telah pun berada di zone 161, cukup untuk situasi market yang berada dalam correction, cukup untuk memberitahu dia telah berada di tempat yang terbaik untuk pengambilan sell. Alright, ini jikatnya dia berada di tempat terbaik untuk pengambilan sell, iaitu di 161. Baik. Problem timbul bila mana di daily tidak terdapat sebarang CB1 break untuk merujuk kepada dia nak jatuh. Tidak terdapat CB1 sebab dalam FMCBR kalau dia nak berubah walaupun dia hit kawasan 161 ke 261 ke, kalau ada CB1 dia lagi baik. Halangan terdekat. Yang saya nampak di sini ini adalah satu momentum yang melebihi daripada 3 batang candle. Kita selalu ambil whatever yang info yang dapat, ambil catit, tulis. Jangan tengok masuk dalam kepala. Anda tukar time frame, nanti yang time frame yang tadi hilang, masuk input baru duk tekan input baru, yang tadi lupa. So that's why macam saya dah biasa. Jadi ini cara saya untuk analisa. Benda tu dah lekat. Kan? Tapi bagi yang baru, tolong tulis dan juga lukis ataupun tulis dekat chart info dia. So di sini ada lebih daripada 3 batang candle. I would say kalau dia nak jatuh, dia kena memecahkan CB1-nya di sini. Tetapi untuk jatuh juga dia memerlukan the killer momentum untuk membunuh momentum ini dengan membentuk A, B dan C. So EL6 diperlukan untuk membuat jatuhan, mematikan kenaikan. Dia kena buat A, kena buat B dan kena buat C. So besok kalau ini close below this line, makanya EL6 terbentuk dan matilah momentum ni buat seketika. Okay, matilah momentum buyer buat seketika. Now, normally bila terdapatnya A, B, C akan ada entry level yang terbentuk di area sini. Kita pergi kepada H4 pula. Right.
Nampak tak? Akan terbentuk satu entry level. Bila mana dah terbentuk ABC, EL6 D daily DH4 terbentuk satu entry level, ini adalah EL2. So untuk ini sahaja saya padam semua ya. Sebab semua info saya dah masukkan dalam kepala saya, memori saya. Kalau anda mungkin kena check dululah. Sebab saya dah biasa kan. So di sini terdapat buat penarikan Fibonacci. Right now dia telah hit di area 161. So kalau kita kata hit 161, bolehkah dia naik? Bolehkah ini akan menjadi ending kepada pullback? Tidak. Why? Sebab di sini tidak ada CB. So bila di sini tidak ada CB, whatever yang naik is a pullback to go more down. So di sini adalah the next level untuk ambil posisi sell. Okay. Mungkin juga kalau di sini juga tidak ada CB1, dia boleh pergi sampai ke 423. Now, the question is, apakah ini pola untuk pertukaran trend ataupun tidak? Berasas kepada time frame kecil H4 ini ada berlaku convergent. Tetapi ini berlawanan dengan wick yang kita dah buat tadi, iaitu A, B berlaku sideways dan dia nak pergi ke C. Actually dia bukan berlawanan dalam bentuk apa? Dia bukan berlawanan dalam bentuk direction. Dia berlawanan dalam bentuk pattern. So maksudnya di sini kalau ini adalah satu, dia ini adalah A, dia akan buat B sideways dalam bentuk triangle dan dia akan buat C. Right? C. Tetapi ini bukan menukarkan pola. Kerana apa? Kerana di sini nanti akan naik balik sebab di sini adalah convergent. So dia turun sekadar, kalau kita boleh ambil, the best yang saya boleh ambil adalah di kawasan 261. Alright, dia adalah 261. So tengok balik kepada H1. H1 kalau ini adalah CB1 H4, ini adalah CB1D H1 di ada sini. Alright, di ada sini adalah kawasan H1. Alright. So kalau tadi adalah H4 adalah 161. 161 lah. Di body pun sama. Di body adalah 161. Di shadow pun sama. Masih dalam situasi ni, shadow ni yang paling jauh lah. Yang paling worst case scenario, shadow to shadow lah. Sebab saya tak begitu pasti tentang jikat. Sebab saya pun tak pernah trade jikat. Saya ambil body to shadow. Lebih selamat. So dia berada di sekitar 161. Bila kita downkan satu time frame H1, kita dapati ada CB1 yang lebih awal di area sini. Betul? Di area sini. So kalau tadi adalah 161 di sini, H4, sekarang dia jadi 261 di 161 di sini, 261 di sini, di H1. Kalau anda ambil di 15 minit, makanya ini akan jadi 423. So mana dia? Sini akan jadi 423. Lebih-lebih lagi. Right? So begitulah bagaimana kaitan antara 161 to 261. So pada siapa yang tanya tadi, boleh tak nak sell jikat, silakan. So kalau dekat 1 jam, kita akan dapat ada satu jatuhan, ada satu pullback dan akan berlaku satu lagi jatuhan. So tengok di sini ada momentum yang kuat, jangan conteng. Di sini ada jatuhan yang kuat, lebih daripada 3 batang candle. Alright.
dijangkakan akan berlaku pullback tanpa CB somewhere di area sini. Macam mana nak tahu pullback tanpa CB? Sebab berlaku kenaikan tanpa CB1. Di mana ending dia? Lihat punca kenaikan. Punca kenaikan, alright. Sekarang ini, di sinilah dia tengah buat ni. Alright. Di sini. Kucing ni tak nak tidur lagi. So, di sini. Tengah buat ni. Ya. Dan ini, apakah ini dah batal? Batal lah sebab dia buat new low. Sebab di sini dah buat new low. Alright. Di sini sudah buat new low. Ini dah batal. Kenapa dia batal? Selalu saya beritahu. Untuk lembah atau bukit yang pertama, dia adalah pullback. Nanti dia akan turun buat divergent ataupun buat double top, double bottom, terserah. Right? Tapi dilarang kalau untuk ambil on the first peak or on the first rally. Sebab itu adalah pullback. So ini kalau terbentuk ni, buat satu penarikan Fibonacci, katakan di area sini, tarik di area sini, paling bawah di area sini. So dapatkan di mana ending pullback dia, mungkin somewhere di sini, somewhere di sini lah. Okay, di 161. Nanti sudah settle, dan barulah ambil sell, dan sell ni akan follow H4 untuk pergi ke 261 di area sini. Alright. Boleh? Faham? Halo? Okay, last question. Dah dekat pukul 11. Last question. EL6 tanpa C membelik. Belik. Sebab EL6 dia tak perlukan CB1. UJ. So tengok. Ada Nazri, ada. Alright, UJ. Okay, UJ last ya. Last pair kita tengok. Last pair kita tengok UJ. Sambil tu kita tengok balik kita punya ni. Oh, dia hit kawasan sini saja ya. Dia tak nak naik ke sini ya. Target kita tadi adalah kawasan 161. Okay. Kemudian di sini telah berlaku satu break CB1. Di mana? Di area sini. So kita tunggu dia pergilah untuk buat next di kawasan sini. Okey, kita perlu tunggu di kawasan sini. Tak jauh lah, sikit lah. Right, tak jauh. Tadi dia sini ada CB1 break, di sini dia tersangkut, dia ada sini. Sini tak jauh lah. Okey. Okey. Sebentar saya nak padamkan tu. Okey. Alright, sekali lagi saya ulang. Sekali lagi saya ulang. Tengok man. Mula-mula tengok man. Apa yang anda boleh tengok daripada man ini? Apa yang anda boleh nampak daripada man? Apakah ini downtrend ataupun uptrend? Kenal pasti trend terlebih dahulu di monthly. Tanya satu soalan, jawapan dah keluar dua dah. Downtrend, uptrend. Yalah kalau tak up, down. Tetapi monthly ni kalau kita tengok, kita mesti relate dengan SOP kita. Yang pertama sekali, UJ nak buat compression tu, nak up. Okay, Muhammad Nazir kata dia nak buat compression. Okay, good. Ini adalah merupakan satu kenaikan. Alright, nampak. Memang nampak jelas. Nampak jelas, market ini naik.
Bahkan di sini tidak pernah ada satu CB pun yang break untuk jatuh, melainkan hanyalah di sini saja yang telah berlaku dominant break dan juga telah memecahkan CB1 break. Di sini saja yang berlaku, yang menyebabkan berlakunya perubahan. Di sini tidak ada, ini ada momentum. Saya cakap kalau ada momentum seperti ini, beware. Yang turun adalah pullback untuk buat new high, berlaku lagi breakout, tak ada turun, tak ada pintu, naik lagi satu, berlaku momentum, naik adalah pullback, berlaku lagi satu, dan finally dia dah pun pecah IB dalam bentuk dominant, dan sekarang ini dia telah menjadi break CB1. Now, benda-benda yang anda kena buat, yang saya ulang dekat G-card tadi, saya buat lagi sekali di sini. Di sini ada swing low, tapi kita tak tahu sama ada dia ini paling rendah ataupun nak buat lagi satu ending ni low di sini. That is the question. Now, guna Fibonacci, ukur base pada break dominant dengan break CB di sini. Alright, ambil di body, tarik. Sekarang ini dia berada di zone 161 di mana di sini ada base. Zone 161 di sini ada base. Ini pun kita kata mungkinkah dia nak turun lagi ke bawah. Right? Mungkinkah dia nak turun lagi ke bawah. Tapi bila dia break CB di area sini, no more turun. Nah, why? Sebab pintu up dah terbuka. Pintu up sudah terbuka. Kalau kita nak buy di sini agak tidak kreatif, sebab itu bila berada di kawasan base ke, di kawasan SNR ke, kita selalu akan tengok bantuan daripada smaller time frame untuk ambil di manakah berlaku CB1 break. Di week, di day, ya, pasti ada punca. Ini punca dia. 1, 2, 3 panjang, 3 dia. Alright. Now, base pada sini kita buat satu penarikan Fibonacci daripada sini sampai ke lower di sini. Ternyata 161 ini belum sampai. Belum sampai. Alright, belum sampai. Kalau dia sampai, dia akan membentuk divergent dengan price membuat new high. Makanya ada reason untuk kita sell di sini. Dan ada reason kenapa kita nak dia naik sampai sini. The problem sekarang ini adalah, bukan problem sangat pun. Dia tak sampai tak apa sebab masa dia tu belum sampai. Di sini ada berlaku satu kenaikan yang menyebabkan break CB, tetapi ada berlaku jatuhan di area sini. Right, berlaku jatuhan. Mata kita tengok di area sini adalah 3 candle yang berturutan. Tidak ada CB. The only CB yang akan menentukan bahawasanya jatuhan akan berterusan adalah di area sini. Ini adalah halangan dia. Selagi mana halangan ini tidak dipecahkan, bermaksud market tidak boleh berubah. CB tak pecah. Alright, tetapi nak kata di sini nak pecah CB pun bukan senang sebab di sini ada momentum. Dan momentum ini dimatikan oleh A, B dan C dan dia turun. Nah, sekarang ini kita punya kerja kita adalah kita nak tengok apakah di sini ending of the trend, of the ending of the pullback. Punca jatuhan berada di sekitar sini. Alright, punca jatuhan di sekitar sini. Ini dah berlaku. Yang nak ukur di sini, yang nak trade di sini, kita base pada height di sini. Kenapa bukan di sini? Sebab di sini adalah punca jatuh. Yang ini punca jatuhnya di sini, di sini. Right? Ada punca jatuh. Yeah.
So di sini punca jatuh dia sampai ke sini. So macam mana kita nak solve problem, kita cari di mana ada berlaku break halangan ataupun SNR. Pergi kepada weak. Tak ada. Di sini tidak ada. Semuanya bull candle. Pergi kepada day. Cari sampai jumpa. Kalau tak jumpa, keep going and searching. Ternyata di sini sudah breakout dan sebab itulah market ini berubah. Dan kenapa kita cari CB? Sebab ini adalah punca market, dia dah breakout, dia naik buat retest dan dia jatuh. Dan jatuh hanya sustain sampai di sini punca jatuh sampai ke bawah. Now, orang mengatakan ini adalah correction. Yes, betul. Istilah dia adalah correction. Tetapi di mana tempat ending correction itu? Itu lebih penting. So, pergi kepada daily tadi. Okey. Ini break CB kan? Ini break CB kan? Dan di sini ada dominant. Kalau kita tarik base pada dominant, kita boleh dapat di sekitar sini. Sampai di area sini lah. Tapi ini bukan ending dia. Ini bukan ending dia. Sebab kita nak checknya bukan di situ. Kita nak checknya adalah di week demand tadi, di area sini. Bukan di sini. So, masuk kata, kalau kita dah tarik tapi market masih lagi berjalan, so kita kena guna kaedah kedua iaitu break CB1. So break CB1 di sini. Alright. Break CB1 di sini. So buat penarikan Fibonacci, body boleh, shadow boleh, body pun boleh. Right. Tak di body, tak ada masalah. So pergi balik ke ni. Kita dapati market ini telah pun selesai di area 423 di sini. Pam. Masuk kata dia punya compress itu dia dah ending di sini. Dah ending dah di sini. Compress dia tu dah sampai dah ke kawasan Fibonacci kita. So punca di sini menjadi satu punca kenaikan. Di sini menjadi satu punca kenaikan. Pasti ada pintu yang terbuka, kemudian dia turun buat pullback dan dia akan naik. So pergi kepada week di sini. Pergi kepada day, cari punca kenaikan dia. Ni. Ni dah break. So now untuk ni tambah-tambah di sini juga dah pun berlaku break CB. So untuk daily memang dia masih adalah buy mode telah pun berlaku dengan compress pun dah pun tamat. Tamatnya di mana? Tamatnya di sini. Di kawasan 423 dia naik buat satu high, naik dengan pecah CB, kemudian buat berlaku satu pullback lagi sekali. Dan bagaimana nak tengok pullback ini? Senang saja, sama saja. Right? Cari punca dia, mana punca dia? Di sini punca dia. Ini break CB, this one break CB. Ini ada dua candle, ada IB, ada break CB, this one yang menyebabkan jatuh. So buat satu penarikan base pada sini sampai ke sini. Right? Pergi kepada sini. Okey. Sampai tak? Oh, almost sampai, tapi tak apalah. Tapi di sini sudah ada break CB1 lah. So di sini sekarang ini daily ini sedang up naik, right? Sedang up naik.
menuju ke mana? Menuju kepada monthly kita. Kita nak new height di mana? Di area sini. Masih jauh perjalanan dia ni. Sini tadi. Untuk buat divergent. Alright? Untuk buat divergent. So fokus by UJ sampai ke area situ. Alright? So kalau kata terlepas lah. Ya. Daily. Nampak? Daily naik. Break CB di sini. Buat penarikan Fibonacci. Sini sampai sini. Untuk short term punya. Tadi monthly. Ni short term daily. Kita boleh ambil di sini terlebih dahulu. So jelas di sini market dia buat satu. Kemudian dia buat dua. Kenapa dua? Dua adalah pullback. Macam mana nak kenal pullback? Tidak ada CB1. Dan di sini adalah momentum. So whatever yang turun without CB, dia adalah pergerakan sementara. So dia akan buat new high. Right? Dia akan buat new high. So tengok di sini bila ada momentum, hati-hati untuk pengambilan sell. Takut tak sempat nak keluar, dia buat pam naik. Jangan pula tambah sell. Jangan tambah sell. Walaupun kadang-kadang ramai juga yang akan ambil sell di area sini. Tapi ini membunuh diri. Why? Sebab di sini tak ada CB1 untuk naik. Even though di sini ternampak ada SNR, kita perlu paling kurang kita punya requirement adalah berlaku engulfing. Okay, candle dimatikan. Which is itu adalah IB. Tapi kalau itu pun tak berlaku, macam mana kita nak cari CB? Kalau IB pun tak ada. So logic speaking, kalau kita perlukan IB dengan CB. Kalau satu tak ada, macam mana kita nak cari satu lagi? Dia tak complete. So kalau kita nampak di sini ada SNR, hati-hati. Begitu juga di area sini. The best untuk kita ambil sell di area 261 dan di sini ada SNR. Katakan di sini tak ada IB dan tak ada CB, makanya ini tak berguna. SNR ni pasti akan pecah. Right? Akan pecah. So untuk UJ masih fokus dengan PI. Alright, masih ada momentum untuk naik. Right, now kalau kita kata okay, kenapa di sini boleh tendang? Right, kalau kita tengok di sini dia ada satu SNR zona di area sini. Dan kenapa dia boleh tendang? Alright, pasti ada CB1 di area sini. So, kita kena pandai menilai, pandai cari. Right, bila dia dah masuk di area sini, kalau kita nak sell, kalau tak ada dekat daily, sebab kita dah tak tahan sangat nak sell, sebab kerana ada SNR di sini, kalau dah tak boleh tahan sangat nak sell, so carilah pintu di sini. Di sini tak ada pintu, market tak boleh turun, dia buat new high. Right? Sebab sini tak ada pintu, walaupun ketika ini dia berada di dalam zone SNR, tapi di sini tak ada pintu. So dia tak boleh turun. Dia buat new high. Kemudian yang ini dia turun, dia break pintu. Mana pintu dia? SNR terdekat. Ini pecah. Then only market akan turun. Sebab apa? Sebab dalam FMCBR kita ada IB, iaitu engulf di sini. SOP kita jelas, iaitu ada IB dan juga ada CB. Bila dua ni dah pun terpenuhi, maka kita boleh ambil sell di mana? Minimal requirement di area CB1. Okey. Dan yang ni naik, ini adalah EL6. Ini juga EL6 kalau nak ambil secara awal. Saya kata kalau ada 3 batang candle, lebih dari 3 batang candle, dia adalah momentum. Yang boleh matikan dia hanyalah satu entry saja, yang mana EL6. A, B, C. Matilah momentum ini. Yang ini punya kerja akan buat turun. Kalau dia mampu pecahkan CB1, lengkap dia menjadi, ini dinamakan dalam ni, dia jadi entry combo, iaitu EL6
plus EM2. Very strong. Okay, very strong. So now di sini kita ada dua entry level, satu EL6, satu EL2. Memang kita punya entry agak lambat. Right, agak lambat sebab kita perlu konfirmasi terlebih dahulu. Right, kita bukan nak pancung-pancung, kita tengok dulu base pada setup. Ada IB, ada CB, breakout kita akan ambil sell. Memang taklah sebesar kalau kita kata nak ambil di sini tak boleh show off dalam FB, tapi kita nak cari makan keluarga, so kita tak boleh show off lah. So di sini kita boleh dapat dalam 1421 iaitu 140 pip. Kita ada cara untuk keluar untuk minit maksima kita punya profit, di mana di sini adalah candle yang pecah CB. Di sini tak ada dominant, so kita guna yang ini, body to shadow, dan kita akan TP exactly dekat accordingly kepada Fibonacci. So kalau kita ambil di sini sampai di sini juga sudah alhamdulillah 140 pip. Tapi entry ini berkualiti, bukan lagi entry yang naik turun, naik turun, naik turun. Kejap lagi tengok, kejap lagi tengok, kejap lagi tengok, nak buat kerja pun tak boleh. Alright? Boleh semua? Faham? Goal ada, sebab nanti tengok balik ya. Ini pun dah pukul 11 lebih. Okey, itu saja untuk malam ini. Kita akan bersambung lagi pada hujung minggu ni, sebab besok saya kena webinar lagi sekali dekat Zero Market, tapi itu untuk basic sajalah. Dia alu-alukan untuk ikutlah. Ya, di Zero Market. Ada link dia dalam wall saya. Boleh register. Alright, itu saja. InsyaAllah semua akan berjaya. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.